Boleh dengar suara saya? Boleh, sir. Okey, terima kasih Sharifah. Okey, kita dah masuk pada minggu yang ke-12. Okey, so kamu ada tinggal lagi 2 minggu lagi untuk kita punya sesi pertemuan bagi DFT 30043 Digital Multimedia. Okey, so kehadiran saya tengok buat masa ni ada 16 orang. Okey, so kita masih lagi menunggu pelajar-pelajar yang lain untuk masuk. Okey, sambil tunggu kehadiran penuh, saya rakamkan kita punya sesi pertemuan pagi ini, di mana ada lab task yang terakhir yang saya nak bagikan kepada awak pada pagi ini. Okey, dan jika anda lihat pada skrin saya sekarang ni, untuk kelas DDT 3B, kita ada 2 lagi assessment yang kamu perlu siapkan, iaitu lab task 5 dan juga projek. Okey, so pagi ni saya terangkan untuk lab task 5 dahulu. Okey. Ya, so dalam kelas yang lepas saya dah ajar pada kamu bagaimana untuk importkan video dan juga export kamu punya package. Dan seperti yang dimaklumkan pada saya, kebanyakan daripada kamu semua ada masalah bila kamu import package daripada kawan-kawan lain. Jadi solution dia yang saya nampak adalah kamu kena sharekan dia punya, kamu kena copy dia punya scene sekali. Okey, sebab saya pun tak sure kenapa dia jadi macam tu. Sebelum ni kalau kita import package, dia dah siap masukkan sekali. Okey, tapi saya akan cuba cari solution dia untuk kamu lah. Okey, jadi tengok pada skrin. So minggu lepas kita dah tengok ada 2 perkara, iaitu create a video, dan kita dah masukkan scene video, dan kita dah belajar tentang import export package dan juga import package. Jadi untuk kelas terakhir bagi Unity adalah kita akan produce dynamic content with Unity, test a Unity document and publish Unity document for the web or app. So hari ini saya akan cover bahagian ini, di mana lepas kita dah siapkan kita punya app, kita nak publishkan dia. Publish bermaksud kita jadikan dia end product dan kita buat testing dekat kita punya device. Okay, jadi device yang saya dah bagi tahu dalam kelas sebelum ni adalah kita akan gunakan Android. So pagi ni saya akan tunjukkan demonstration pada anda semua. Okay, dan selepas video dah siap, nanti saya akan saya akan bagikan link dekat anda dan anda boleh follow tutorial tersebut. Okay, so let's get started. Okay, so kita mula dengan Unity. Dan kita ambil projek yang lepas. Okay, so pada kelas yang lepas kita dah buat 3 scene, iaitu start menu, main menu dan juga video. Dan kalau kita buat testing, pada scene video dia akan load video. Okay, dan kalau pada scene start dia akan pergi pada page-page yang lain. Okay, so bila dah siap kita punya application, kita nak compilekan dia, kita nak publishkan dia menjadi pada platform apa yang kita nak. Okay, so cara dia adalah kamu klik dekat file, kemudian kamu klik dekat build settings. Okay, dan jika anda lihat dekat skrin saya sekarang ni, ada pelbagai platform yang kita boleh exportkan kita punya projek. Antaranya menggunakan PC, Android,
Universal Window Platform, tvOS, PS4, iOS, Xbox dan juga WebGL. So dalam kelas saya ni, saya akan fokus kepada Android punya platform. Okay, kemudian bila anda dah pilih Android, okay, saya tunjukkan semula. Bila pilih pada Android, biasanya kalau first time untuk Android tu, dia akan buildkan dia punya setting untuk Android tu, dia akan importkan SDK dan lain-lain. Okay, so selepas anda pilih Android, okay, bila dia dah siap je, anda pergi pada player settings. Okay, dan pada player setting inilah anda kena buat adjustment untuk anda punya file. Okay, yang pertama sekali pada company name, okay, anda kena renamekan kepada mengikut company lah. So misal kata nanti anda ada kerja, nanti anda buat apa company development anda sendiri, boleh letakkanlah nama company anda. So buat masa ni saya letakkan pada company name JTMK PCs. Kemudian product name saya letakkan pada tajuk kita punya game ni, iaitu Toddler Game. Ini yang version, ini adalah version yang pertama, so saya biarkan saja 0.1. Okey, so kita pergi pada part yang kedua, iaitu icon. Okey, so jika anda lihat dekat sini, dia ada beberapa setting untuk icon. So first sekali pergi pada Adaptive API icon. Okay, jika anda lihat dekat sini, dia ada pelbagai jenis setting untuk icon mengikut size resolution scheme, resolution device yang anda punya target. So seperti yang kita buat sebelum ni, kita buat kita punya device tidaklah screen resolution dia terlalu tinggi sampai 4K ke 8K. Jadi kita ambil yang medium punya. So dalam yang kita punya resolution yang kita boleh gunakan dalam case ini adalah kita boleh gunakan size 162 x 162 pixel ataupun 216 x 216 pixel. Okey, so kat mana nak ambil gambar ni? Okey, so kita dah pernah buat menggunakan Illustrator kita punya user interface. Jadi kita buka balik Illustrator. Okay, dan kita boleh gunakan more preset. Kita pilih untuk mobile dan kita boleh pilih size yang kita nak. So dalam case ni saya nak pilih 216 x 216. Bergantung pada anda punya projek lah. 216 x 216 dan saya create. Okay, so ini adalah size saya punya icon. Okay, so kalau saya nak check betul ke size dia sama, so saya klik dekat artboard dan saya tengok pada properties. So dia punya lebar dia 216 x 216. Perfect. Okay, kemudian saya nak gunakan saya punya user interface ni punya apa tu? Punya title dan juga dia punya background. So saya boleh capture dia daripada sini. So saya pilih yang ni, drag masuk, kemudian dia punya background. Okay, so klik, saya drag masuk. Anda perhatikan dia terlalu besar, jadi saya adjustkan. Okay, so lebih kurang macam ni. Dan saya punya saya punya title ni dia ada terlalu banyak dia punya properties dia. Jadi saya boleh pada layer. Okay, ni memang teks saja tapi saya nak ubahlah dia punya. Okay, so saya pilih stroke sahaja.
bawah, so saya pindahkan dia ke atas. Okay, lebih kurang macam ni lah. Tak saya buat teks tu sikit. Okay, akan macam tu. Okay, lebih kurang lah macam tu. Okay, so nanti bergantung pada kamu punya design, kamu buat lah. Alright, so teks ni mungkin saya adjustkan. Okay, katalah macam tu dia punya hasil dia. Okay, jadi saya klik dekat file, saya klik export, export as, dan saya letakkan icon. Okay, so use artboard. Saya klik dekat export. Okay. Okay, so kita dah ada kita punya grafik untuk icon. So jangan lupa dekat anda punya bahagian asset tu. So pada bahagian UI, importkan new asset dan pilihlah anda punya icon tadi tu. So saya punya icon tadi yang ni. So inilah dia, icon. Right, kita balik ke player setting tadi tu, pergi dekat icon, then pilih dekat okay, select dan title icon dan pilih like icon. Okay, that's it. So anda dah ada icon. Okay, so macam tu rupa dia. Alright, so yang lain-lain ni anda boleh kalau nak buat juga, sebab dia kadang-kadang user dia punya screen resolution dia ada yang high end, ada yang low end. So anda boleh buat lah. Tapi kalau adaptive ni dia akan adjustkan mengikut kesesuaian lah. Okay, so settle untuk icon. Kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, resolution ya. Kemudian anda lihat pada bahagian orientation. Okay, auto orientation bermaksud kalau user dia gunakan anda punya app tu, dia nak buka dalam bentuk landscape ataupun portrait, kita boleh setkan pada auto rotation supaya dia boleh rotate apa yang user nak. Tapi kalau kita nak fixkan, contohnya game yang saya buat ni, dia dalam bentuk landscape. Jadi saya tak nak ada user boleh toggle di antara portrait dengan landscape. So saya just letakkan landscape right. Okay, macam tu. Okay, tapi kalau kamu nak benarkan untuk user boleh buat rotation, so anda boleh letakkan pada auto rotation. Okay, so itu dia punya tu. Alright. Okay, kalau anda perasan dekat situ, dia landscape right, landscape left tu apa maksud dia? Okay, macam mana kita pusingkan kita punya phone? Okay, so sepatutnya kalau landscape right ataupun landscape left, maksud kita boleh pusingkan kita punya phone tu ke kanan dan juga ke kiri. Itu maksud dia. Okay, so biasanya ke manakah arah pusingan yang kita nak user buat? Left ke ataupun right? Okay, biasanya user dia boleh dia punya apa yang paling normal orang buat adalah dia pusing ke kanan. So landscape right macam tu. Okay, tapi ini bergantung pada anda lah. Okay, so anda boleh test dan tengok apa try and error. Kita tengok manakah yang lebih suit untuk anda punya game. Seterusnya kita pergi pada splash image. Okay, apa itu splash image? Splash image. Kebiasaannya pada sebelum permulaan satu apps bermula, anda dapat perhatikan dia akan keluar logo company dahulu baru keluar game. Okay, sebagai contoh, kalau lihat pada saya punya game ni. Okay,
kalau anda lihat dekat bawah ni, dia ada preview. Sorry, ini terkeluar. Okay. So kalau anda perhatikan pada saya punya game ni, okay, ni dia punya page dia. So kalau saya tekan pada preview, so anda dapat lihat ini adalah splash page sebelum loading saya punya game. So bila anda klik dekat preview, dia akan keluar macam tu. Itulah kebiasaan pada sesuatu apps lah. So macam mana kita nak buat macam ni? Okay, anda perhatikan ada beberapa setting yang kita boleh buat. Yang pertama, okay, splash style dark online. Okay, bermaksud dia akan gelap, dia akan pergi pada terang. Ataupun anda boleh buat light on dark. Cuba kita tengok tadi dark on light. Kemudian kita try pilih light on dark. Dia preview, nampak tak dia jadi belakang dia gelap. Ini disebabkan logo Politeknik, logo yang saya gunakan color putih. Saya kena pilih color yang ni lebih sesuai. Okey. Kemudian anda dapat lihat pada bahagian logo. Okay, show Unity logo. Okay, so disebabkan kita punya game ni kita gunakan yang free edition, so dia tak boleh disablekan Unity punya logo. Okay, cuma anda boleh ubah kepada all sequential ataupun logo below. Okay, sequential maksud dia akan keluar satu logo kemudian logo yang seterusnya. Okay, kita try tengok. So kalau ada preview nampak dia keluar Unity dahulu, dan dia keluar logo Politeknik Malaysia, dan dia keluar game. Okay, so dekat sini saya ada logo. Okay, so saya bangga dengan produk Politeknik, so saya pilih logo Politeknik. Okay, kat mana saya dapatkan logo Politeknik ni? So anda boleh download daripada website ataupun mana-mana, and then okay, logo Politeknik tu anda kena importkan dia as gambar ataupun grafik. Okay, so saya dah diimportkan sebelum ni. Okay, and then saya pilih dekat saya punya ni, dan saya select logo saya, logo Politeknik. Okay, kemudian saya boleh adjust juga dia punya duration. Apa itu duration? Okay, berapa lamakah logo tersebut nak appear? Okay, so saya boleh letak dekat sini maybe 5 second. Dan saya preview, buat logo tu di load lebih lama, dalam 5 second, kemudian 5 seconds, and then baru dia load kita punya game. Okay, so normally orang letakkan 2 sahaja. Okay, dan juga kita boleh adjustkan background color. So background color saya letakkan putih, jadi saya cuba letakkan color hitam. Dan saya preview. Nampak tak? Dia tukar warna hitam. Tapi nampak sebab supaya saya punya background logo tu color putih, jadi color hitam tak kena. So saya pilih balik color putih. Dan dia keluar macam tu, and then keluar logo, and then settle. Okay, so saya tak nak dia keluar dalam bentuk tu sequential, saya pilih yang ni. Saya preview. Okay, so bagi saya itu dah cukup perfect. Alright, so habis bahagian splash image. Di pada other settings. Okay, other settings. Okay, anda just boleh check aja bahagian apa package name. Nampak tak? Sebab kita dah namekan company kita JTMK PCs dan juga apps tu toddler game. So automatic package name tu mengikut apa yang kita nak, juga dengan version yang kita nak. Cuma yang anda kena perhatikan bahawa bahagian API level. Okay, semalam saya try dengan kelas DDT 3A, saya try Android KitKat, saya punya phone dia tak boleh nak install. Jadi hari ini saya nak cuba menggunakan API level 25. Okay, apa maksud minimum API level?
Bermaksud kalau anda tetapkan anda punya kepada Android 7.1, bermaksud kalau phone yang install tu dia punya Android yang di bawah daripada 7.1, bermaksud dia tak boleh nak guna. Okey, jadi berhati-hati bila anda pilih kat sini. Kalau anda pilih Android 9, bermaksud phone yang Android dia bawah daripada 9 dia tak boleh nak main game anda. Okey. So maybe saya punya phone dia punya Android dia boleh support untuk 7.1, so saya pilih 7.1. So ini pun anda boleh buat testing pada phone anda lah. So kalau dia tak boleh nak run game tersebut, kemungkinan anda punya API level tu terlalu tinggi. Okay, and then dah tak ada apa. Okay, kita pergi dekat publish settings. Okay, yang ni tak ada apa. Right, so bila dah selesai dekat part ini, okay, anda boleh kembali balik pada anda punya build settings. So ini boleh close dan anda boleh klik pada build. Okay, dan pilihlah location kat mana anda nak letakkan. Sebab semalam saya dah ada dalam game ni. Okay, saya namakan dia toddlergames.apk. Okay, saya rapat. Kemudian saya save. Okay, so apa yang Unity akan buat untuk anda adalah dia akan buildkan untuk anda. Okay, so bila anda dah lihat di bahagian bawah tu build completed with the result of succeeded, maksud anda punya apps tu dah berjaya dipackagekan dalam APK. Tahniah. Right, so apakah next step? So anda perlukan kabel untuk anda sambungkan pada anda punya laptop dan transferkan file APK tersebut kepada phone anda. Saya tunjukkan saya punya contoh. Okay, so anda perlukan kabel untuk anda sambungkan dekat anda punya laptop. So macam saya punya, saya pakai USB-C, okay, ke USB 3.0. Okay, so ini sambungan yang saya perlukan untuk saya punya laptop. Okay, jadi saya connectkan. Okay, dan saya connectkan kepada saya punya phone. Okay, so selepas daripada itu, saya sharekan skrin saya boleh. Okay, so saya pergi dekat saya punya location saya kat mana saya save tadi. So this is the latest one, 8:52 AM, copy. Dan saya pergi pada saya punya phone saya pakai Galaxy Note 9. Kemudian saya punya free space ada lagi 540 MB, mungkin muat. Saya cuba klikkan folder baru. Okay, 3004 dalam folder DFT30043 saya paste. Alright, so size dia lebih kurang dalam 2.41 MB sahaja. Okay, so finish. Okay, kembali balik dekat kita punya phone tadi. Ok,
Okay, so kat mana saya punya location? Sekejap, saya pergi dekat anda punya internal storage. Okay, nampak tak ada satu new item kat situ. Saya punya folder yang baru. Kemudian saya dah ada satu toddler game. Okay, kemudian saya klik pada install. Okay, so jika anda dapat lihat dekat situ, app install. Okay, dan kita try open. So ni dia punya hasil dia. Okay, dan bila saya tekan, okay. So dia tak bunyi. Okay, so ni dia punya video. Okay, so tahniah, anda dah berjaya jadikan anda punya Unity project dalam phone anda. I didn't understand that. Okay, maaf saya punya Bixby kacau pula. Alright, so that's it for today. So itulah dia tutorial kita untuk pagi ni. Bermaksud dengan habisnya tutorial yang saya tunjukkan pada anda tadi, jadi anda dah boleh createkan anda punya mobile apps, okay, yang basic saja. So anda dah understand dah dia punya the workflow of creating a mobile apps. Daripada kita punya proposal, kita design grafik, kita insertkan audio, insertkan video, sehinggalah kita combinekan, kita integratekan dalam Unity, and then kita publish kita punya own multimedia project. Alright, so okay, so dalam masa tutorial ni dalam masa 30 minit. Okay, so sebelum saya habiskan rakaman untuk pagi ni, saya nak tunjukkan tentang lab 5. So lihat balik pada skrin saya. Nanti buka pada anda punya Google Classroom, then anda boleh lihat pada lab task 5. So hari ni anda akan buat lab task 5 ni berdasarkan tutorial yang saya dah bagikan tadi. Okay, saya tunjukkan arahan dia. Alright, so dalam lab task 5, apa yang anda perlu buat adalah work in your group and continue from previous lab task 4. Okay, sebelum ni anda dah mula buat Unity dengan lab task 4 anda dah createkan 4 scene, dan anda dah createkan button, sound button dan juga interactivity. So hari ni anda kena create a mobile app for your project with include video and a complete build app for Android platform. So based pada lab task 4, ini adalah tambahan yang anda kena masukkan di dalam lab task 5. Okay, jadi daripada file projek yang anda buat sebelum ni, teruskan saja, continuekan saja, cuma masukkan scene video dan buildkan dia dalam bentuk APK. Okay, so as a multimedia developer, you are required to design an Android app for your group using multimedia authoring tool with the following setup. So ini yang sebelum ni anda dah buat 1920x1080, and then anda kena create a new scene name video. Okay, ini kita dah buat minggu lepas. Buat satu scene video, kemudian savekan video tu as video.unity. The second part is apply appropriate tool in Unity for your video scene UI with the following requirement. Bermaksud anda kena masukkan satu button pada interface anda yang dia boleh klik pada button tersebut, dia akan link kepada scene video anda. Okay, so button untuk play video tersebut. And then import sound, kemudian import a promo video for your app using your video from lab work task 3. So ini adalah arahan sebelum ni, iaitu masukkan video yang anda hantar menggunakan Powtoon tersebut, downloadkan dulu and then masukkan as internal video. Jadi video setting anda adalah 720x1280. Okay, kemudian anda kena buat navigation ke scene home
Okay, daripada start menu tu dia boleh klik pada button untuk pergi pada scene video. Alright, dan lastly, produce a dynamic content with Unity using the following requirement. Okay, so bila anda dah build tu, anda testkan function ke tak function. Kemudian and then publish Unity document for the Android build. So APK. Okay, so lastly nanti bila dah siap, publishkan dalam APK. Dan APK anda ini anda kena attachkan bersama-sama dengan lab task 5 anda. Okay, so file ini sahaja yang anda kena hantar bersama dengan soalan lab task 5. Okay, so yang lain ni tak ada apalah. Okay, so ni tutorial yang saya gunakan untuk kelas semalam. Untuk kelas hari ini nanti saya akan tambah, saya akan bagi link tutorial untuk kelas DDT3B. So basically bendanya sama je, okay, tapi anda boleh tengok recording saya buat untuk hari ni lah, sebab anda dah follow kelas saya untuk hari ini. Alright, that's it. Itu saja untuk kelas hari ini. Jadi okay, saya akan spend masa dekat anda untuk anda isikan kehadiran. Dan sambil-sambil anda isikan kehadiran, anda boleh tanyakan sebarang soalan. Okey, sekejap ya, saya sharekan borang kehadiran dulu. Okey, so pelajar boleh lihat pada meeting chat. So, anda boleh isikan borang kehadiran. And then bila dah isikan borang kehadiran, anda dibenarkan untuk leave the meeting. Dan tunggu video daripada saya. Dan anda boleh follow tutorial tersebut untuk siapkan lab task 5. Okay, so sekian saja untuk sesi pagi ini. So saya harap anda berjaya buat sebab nanti dia ada feeling enjoyment lah. Bagi saya kalau anda dah dapat dia publish dekat phone nanti, anda akan rasa oh inilah hasil dia yang anda dapat buat. Okay, so boleh isikan kehadiran dan boleh leave meeting. Dan jika ada sebarang soalan, saya boleh spend masa dekat anda untuk menjawab soalan. Dan pada yang tak ada soalan, anda boleh isi kehadiran and then leave the call and then teruskan dengan kerja anda. Okay, so ada lagi masa sejam so make sure buat kerja-kerja berkaitan dengan digital multimedia. So sekian, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya nak tanya. Okay, nak tanya? Okay, boleh tanya. Yang untuk installation tu kan, Okay. yang Unity tu kita orang kena buat semua ke ataupun ambil certain scene je? Okay, ambil certain scene je pun tak apa. Saya nak tengok anda boleh build dalam APK anda. Boleh. Okay. Untuk lab task 5 saya nak tengok dia boleh run apa dalam dia ada file video, dia ada scene video, anda boleh klik pada video and then dia boleh play video and then anda boleh exportkan dia ke APK. Nanti APK anda tu saya akan test one by one lah macam tu. Okay. Clear? Yes, sir. Sir. Ya. Kawan saya tanya, sebab dia malu sikit hari ni. Kan kita kena upload kan semua ke dalam phone kan. Dia kita kena setiap, contoh kalau kumpulan saya buat warna, so kena adakan warna tu ke dalam? Tidak perlu. Untuk lab task 5 hanya sekadar apa yang saya minta saja. Contohnya dalam lab task 4 saya minta 4 scene je kan? Betul? So dalam lab task 5 awak tambahkan satu scene lagi iaitu scene video and then awak build dalam APK. Tak perlu completekan dulu. Complete tu hanya untuk projek. Faham Muhammad? Ni kena clear. Lab task 5 saya hanya perlukan 5 page sajalah minimum. Sebab kalau awak continue daripada lab task 4 dah ada 4 page kan. So tambahkan lagi satu page untuk video and then jadikan dia APK. Baik sir.
Tak perlu complete sampai 20 page, tak perlu. Saya nak tengok file apa video dengan Okay, so saya harap itu clear. Okay, kalau ada soalan lagi boleh tanya. Kehadiran menunjukkan ada 30, tadi 36 dah jadi 32. So saya harap anda isikan kehadiran. Siapa lagi nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya? Sir, last. Okay, ya. Yang untuk lab 4 tu tak payah hantar lagi lah kan? Sebab tak boleh nak hantar. Sebab tak boleh nak hantar. Bukan, maksudnya macam saya bagi kat kawan saya tapi dia tak boleh buka benda tu. Boleh buka tapi kena edit balik. Yang tu yang kena tangguh dulu. Okey, buat masa ni saya bagi extension masa untuk awak redo balik lab task 4. Sebab bila awak export dia jadi dia tak ni kan, kena buat balik kan. Okey, so lab task 4, sekejap tengok dekat skrin. Saya extendkan masa untuk lab task 4 tu. Okey, siapa yang ada masalah saya boleh extendkan masa. So, sekejap Okay, so due dia saya bagi pada tarikh yang sama dengan awak punya lab task 5. Okay, iaitu pada minggu depan. Okay, saya bagi pada tarikh kita punya kelas 11. Okay, so saya extendkan masa untuk siapkan lab task 4. Boleh Farah? Boleh. Lepas tu maksud saya kena buat balik tu buat dari awal ke macam mana? Bukan buat dari awal. Sekarang ni kan awak ada beberapa orang yang bila awak import dia punya package tu dia jadi lain-lain kan, maksudnya kena kena settingkan balik lah user interface apa semua tu yang hilang-hilang tu. Okay? Faham. Memang kita orang dah edit balik. Tapi takut kalau macam kita orang nak hantar tu sampai dekat sel dia kena edit balik benda tu. Okey, sebab bila awak hantar pada saya, okey, better awak jadikan dia dalam Unity package lah. Ataupun nak mudahkan jadikan dia sebab awak dah belajar pasal APK ni kan. Jadikan dia dalam APK terus pun tak apa. Okey. Boleh Maknanya lab task 4 dengan lab task 5 boleh hantar dalam bentuk APK pun tak apa. Okey, sir. Okey. Alright. Okey, ada apa-apa lagi? Siapa nak tanya? Diana ada nak tanya, Diana? Tak ada, sir. Ada. Betul tak ada ni. Okey, Siti Aisyah. Siti Aisyah pergi toilet tu. Tak ada respon. Okey, Sharifah okey, Sharifah? Ya, sir. Okey ke? Ada masalah ke? Ada apa-apa nak tanya? Okey kot. Kalau ada soalan saya tanya nanti. Okey. Sir, Kalau ada apa-apa bolehlah tanya. Sir, kalau yang lab task 4 tu, kalau saya dah completekan semua, tak apalah. Yang tak ada masalah hantar je lah. so maksudnya lab task 5 atau lab task 4 tu saya hantar sekali dengan video tu full lah 10 page Boleh, terus. tak ada masalah. Boleh, hantar je. Okey. Boleh Okey. Right. Okay, so guys, boleh continuekan dengan kerja anda. Okay. Sebab saya tengok ramai yang stay tapi ramai yang tak bagi respon ni. Ada lagi 26 orang dalam meeting. So saya anggap kamu tengah isi borang kehadiran. Saya akan stop recording untuk saya sharekan video tu segeralah. Saya stopkan recording.